Baik, terima kasih kepada rakan tugas kita Walimul dan juga Nuranisah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat ada penonton yang masih lagi setia bersama rancangan Rampai Pagi. Dan kali ini dari daerah Tutong kita bawakan beberapa info semasa dan juga satu bahan rakaman yang akan kita dapat saksikan bersama sebentar nanti. Apa kita harapkan agar audio dalam keadaan sihat walafiat hendaknya pada audio yang mungkin saja kurang sihat pada hari ini bolehlah ya pergi ke klinik-klinik berdekatan untuk mendapatkan ubat-ubatan yang bersesuaian dengan apa yang sakit yang audio alami. Dan kita ingin kongsikan juga audio penonton keadaan cuaca di sekitar Pekan Tutong pada pagi ini. Alhamdulillah dalam keadaan yang baik-baik saja, dalam keadaan yang cerah-cerah saja. Jadi kita harapkan agar audio yang ingin berpergian ke mana sahaja destinasi yang ada ingin tuju di daerah Tutong ini, kami doakan agar dapat berjalan dengan sempurna. Baik, saya kongsikan terlebih dahulu satu makluman semasa iaitu mengenai dengan penutupan sementara separuh jalan di Jambatan Sungai Lamunin, Jalan Lamunin berdekatan simpang 1592 diteruskan lagi pada hari ini 22 hari bulan Mei 2025 bermula pada jam 9 pagi sehingga 5 petang dan sebab penutupan adalah disebabkan oleh kerja-kerja penurapan aspal. Jadi kepada para pengguna jalan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang telah pun ditetapkan. Baik itu makluman medan penutupan sementara separuh jalan di Jambatan Sungai Lamunin. Dan untuk selanjutnya pula, mari kita beralih untuk menyaksikan pula bahan visual yang kami sediakan untuk edisi hari ini. Seni pertukangan tangan atau kerajinan tangan memiliki berbagai kelebihan, baik dari aspek personal, ekonomi maupun budaya. Mengembangkan kreativiti menghasilkan produk yang unik dan bernilai, bijak memanfaatkan barangan terpakai dan berpotensi dalam penjanaan ekonomi. Seni pertukangan tangan ini juga pelbagai, pertukangan kayu, jahitan, kerajinan dari kertas, bahan alami dan bahan-bahan terpakai lainnya, tergantung kepada minat setiap individu. Apa yang ingin saya kongsikan kali ini ialah mengenai produk berasaskan kayu dan besi yang lengkapnya menjadi parang, tongkat dan lainnya. Dalam tinjauan saya ke Kompleks Pasar Neka dan Tamu Serembangun Tutong, saya tertarik melihat produk jualan Awang Muhammad Daud bin Haji Lamat iaitu berbagai jenis parang, tongkat, sarung pemarang, keychain dan bermacam lagi hasil tangan beliau sendiri. Sebenarnya kalau ikut pembuatan di Seberambah ni, pemarangan tu ada part-partnya ikut yang akan contoh masa ni tidak lama lagi akan menjelis korban Hari Raya Haji. So apa yang perlu? So itulah disiapkan. Sepanjang bulan itu akan disiapkan candung dan pemarang untuk menyembelih itu saja. Kalau hari-hari biasa itu dihitung seminggu mengurangkan lebih kurang 3 atau 4 babak pemarang dalam masa seminggu. Sebab ada kerja-kerja lain lagi seperti tongkat, keris, lain-lain lagi. Desainan ni yang berdesain baru ni benarnya bermula daripada tahun lepas. Tahun lepas mencuba-cuba saja arah basi ini. Kemudian mesin itu boleh mengukir di arah basi itu. Tapi dengan keadaan yang perlahan, suhu yang kuat, mengambil masa sampai 2-3 jam untuk siap satu gambaran itu. So itulah. Lepas itu aku cuba, akhirnya aku dapat fokus di mana kedudukannya. Akhirnya alhamdulillah 1 jam boleh diukir dengan berbagai-bagai bentuk gambar. Kita pastikan jentuk pemarang itu mestilah jangan sampai ke matanya, tapi sebahagian atas pemarang itu saja. Anda payah sampai ke matanya. Asal matanya untuk diasah, dia akan hilang terang. Alhamdulillah sebenarnya orang Brunei ini kreatif-kreatif. Ada yang mau bersarung, ada yang mau kayunya ni.
Oleh sebab itu di Seperambak anda memikirkan tentang satu dua pihak. Saya memikir kepada semua yang ada. Saya buat ada yang nama bersarung, buat. Yang bersarung kayu spesial pun ada buat. Yang spesial pun buat juga. Semua ada. Semua makanya diorang sekarang memilih ni aku mau yang aninya. Yang ada ukiran, ada aku lihatkan barang yang ada ukiran cuma itu saja. Contohnya. Tapi semua dari jenis pemarang, bezanya saja hamba yang selalu buat pemarang untuk menambas kerja lasak dan halus, candong. Itu saja. Kalau pisau yang kecil-kecil itu jarang-jarang sekali lah. Ya. Ikut keadaan waktu dan masa yang sesuai. Hasil kerja tangan Awang Haji Muhammad Daud tidak hanya ditampilkan di Tamu Tutong, malah beliau sering mengikuti beberapa festival kraft tangan yang dianjurkan di dalam dan luar negara. Kerana beliau bukan hanya memfokuskan ke arah keuntungan, tetapi hasil kraft tangan beliau dapat dipamerkan kepada orang ramai juga sebagai satu kepuasan baginya. Apatah lagi keunikan pada parang yang diukir pelbagai. Parang candung, parang untuk menabas, pedang, parang untuk berkebun, parang lasak. Berbagai jenis parang yang ada dijual. Beliau juga membuka tempahan kepada pelanggan mengikut jenis parang, desain, ukuran, ukiran, terpulang kepada kemahuan pelanggan itu sendiri. Pada pengusaha-pengusaha, pada pemuda-pemuda, jika ada minat tentang perkayuan, pembuatan barangan ini, walaupun di sekitar sudah bekerja menjadi tentera kah, menjadi polis kah, ambil luang masa itu untuk meneruskan produk pembuatan pemarang ataupun souvenir yang tentang kayu itu, jadikan jadi sampingan dalam masa tidak bekerja. Lepas tu saya tahu selepas bekerja mesti ada ya pesara. Selepas bersara, mendadak akan dibuat ni tu. Tentulah. Itu kalau ada cuma tu, insya-Allah boleh kita diteruskan untuk jadikan waktu sepenuh masa untuk masa pesara tu nanti. Mempelajari asas-asas pertukangan kayu atau lainnya memang seharusnya diasah sejak usia muda lagi. Kelebihan dan manfaatnya begitu besar. Bukan sahaja untuk ketika kita di usia belia, malah sangat berguna untuk selepas bersara nanti.